Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Yun Hai Yun Bong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 7 Julai 2018. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, bersabda menekankan perlunya umat Islam mengambil peranan yang lebih besar dalam membangun perpaduan umat sejagat di samping menjadi sumber inspirasi serta pencetus kepada inovasi, tamadun dan kesaksamaan peradaban. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis perasmian musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1442 bersamaan 2021 semalam. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi 1442 Hijrah serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi musabakah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Agama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan perkembangan program latihan tilawah bertaranum yang diadakan seawal peringkat murid-murid, remaja dan belia-belia telah menonjolkan semakin ramai qari dan qari'ah yang berbakat. Ini adalah perkembangan dan kemajuan yang sangat disyukuri berkat inisiatif dan bimbingan serta galakan yang dilaksanakan setakat ini. Mudah-mudahan akan terus ditingkatkan lagi bagi memenuhi hasrat memajukan mutu tilawah Al-Quran sambil mengukuhkan pembudayaan pembacaannya di semua peringkat untuk menyuburkan kecintaan kepada Al-Quran. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menegaskan manusia perlu menunaikan tanggungjawab untuk memastikan kelestarian alam sekitar supaya apa jua bentuk pembangunan yang dinikmati pada hari ini akan terus-menerus dinikmati dan dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Justru di sinilah keperluannya bagi generasi muda yang akan menerajui pembangunan negara. Khasnya dan seluruh masyarakat amnya dengan menghayati ajaran yang tersurat dan rahsia yang tersirat di dalamnya, yang menyentuh seluruh aspek kehidupan rohani dan jasmani, mental dan fizikal, serta hubungan di antara Khalik dan sesama insan. Di sinilah umat Islam sepatutnya mengambil peranan yang lebih besar dalam membangun perpaduan umat sejagat. Di samping menjadi sumber inspirasi serta pencetus kepada inovasi tamadun dan kesamaan peradaban sesuai dengan cabaran zaman yang melangkaui bimbingan dan pendidikan kerohanian di sebalik mematuhi perintah dan larangannya.
demi membina kesejahteraan perpaduan serta keharmonian kehidupan berbilang bangsa dan budaya. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya bersabda, selaras dengan hasrat untuk membangun negara zikir, penghayatan terhadap Al-Quran perlu diterapkan ke arah penyebarluasan ilmu-ilmu tafsir dan tadabbur Al-Quran di seluruh peringkat masyarakat. Penghayatan terhadap ajaran Al-Quran yang diterapkan kepada kita sebagai pemakmur dan pentadbir alam yang bermula daripada alam kanak-kanak perlu dilihat dengan lebih objektif ke arah melestarikan kaedah pengajaran dan menyebarluaskan ilmu-ilmu tafsir dan tadabbur Al-Quran di seluruh peringkat masyarakat. Melaluinya murid-murid, para pelajar dan masyarakat akan lebih mesra dengan Al-Quran serta memahami maksud dan menghargai nilai iktibar yang tersirat di dalamnya. Selaras dengan hasrat kita untuk membangun negara zikir. Akhirnya, dengan berkat kalimah Bismillahirrahmanirrahim, selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sukacita merasmikan pertandingan membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1442 Hijrah. 6 peserta memperdengarkan bacaan pada malam pertama. Mereka ialah Awang Abdul Mu'in bin Haji Abdul Hamid, Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab, Haji Awang Muhammad Fikri bin Haji Awang Matusin, Dayang Hajah Nurul Akmalina binti Haji Yahya, Awang Muhammad bin Ali, dan Dayangku Siti Umi Syazana binti Pengiran Haji Marjuki. Musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat kebangsaan diteruskan lagi malam ini dengan 6 orang peserta lagi akan memperdengarkan bacaan. Negara Brunei Darussalam menyokong perkembangan sumber tenaga manusia bagi kemahiran industri 4.0. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berusaha untuk mengadakan hubungan rakan kongsi dan kerjasama antara pemain industri, pengawal selia dan institusi latihan yang bertujuan bagi merumuskan program peningkatan kemahiran warga tempatan. Negara Brunei Darussalam menyokong perkembangan sumber tenaga manusia secara dalam talian dan latihan secara langsung bagi kemahiran industri 4.0. Yang berhormat, Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menyatakan perkara tersebut semasa persidangan buruh antarabangsa ILC kali ke-109 yang diadakan secara maya sehingga 19 Jun ini. According to our Labour Force Survey in 2019, Brunei Darussalam unemployment rate is 6.8%. Since its inception in 2020, the Manpower Planning Employment Council has managed to increase local employment to nearly 4 times compared to previous years, with an achievement of 103% or 12,763 job seekers employed. The government of His Majesty the Sultan yang Pertuan of Brunei Darussalam remains cautiously optimistic as we track the gradual road towards recovery. Nevertheless, we are positively reaffirming
our investment in lifelong learning opportunities, supportive curriculum that bridge industry needs and sustain the protection of fair working condition and occupational safety and health. Persidangan menghimpunkan lebih 4,000 delegasi dari 187 negara ahli pertubuhan buruh antarabangsa ILO dari seluruh dunia bagi bertukar-tukar pandangan dan membincangkan kaedah bagi pemulihan dunia pekerjaan dalam keadaan pandemik. Persidangan 4 minggu akan disusuli dengan mesyuarat jawatan kuasa pada bulan November dan Disember tahun ini. Hubungan Rusia dan negara Brunei Darussalam telah berkembang dengan kokoh dalam pelbagai bidang, antaranya dalam bidang perdagangan, sains, pendidikan, politik, keselamatan, pertahanan, menangani cabaran dan ancaman baharu. Tuan Yang Terutama Vladimir Borisovich Goncharenko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara Brunei Darussalam, menyatakan perkara itu semasa majlis resepsi sempena Hari Kebangsaan Persekutuan Rusia. Mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini dalam ucapannya antara lain menekankan hubungan mesra negara Brunei Darussalam Rusia yang mana tahun ini menandakan ulang tahunnya ke-30. Tuan Yang Terutama juga menekankan pentingnya kerjasama serantau. Majlis berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Our ties go back 30 years. I'm convinced that they have brought 53 pain darah dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran Jabatan Kerja Raya JKR sempena Majlis Minggu Keselamatan dan Kesihatan 2021. Hadir menyertai kempen Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Kempen derma darah merupakan sebahagian inisiatif JKR untuk membantu pihak hospital menambah lagi stok darah untuk digunakan oleh mereka yang memerlukan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Acara yang diadakan di Ibu Pejabat JKR itu merupakan kerjasama dengan Pusat Derma Darah Kementerian Kesihatan. Pihak kerajaan terus komited membantu pihak yang ditimpa musibah. Hari ini sebuah keluarga mangsa kebakaran menerima bantuan kewangan. Bantuan kewangan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia adalah melalui peruntukan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan dihasrat dapat membantu meringankan beban mangsa. Bantuan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin kepada Ketua Keluarga Pengiran Norazaman bin Pengiran Haji Hamid. Bagi memperkasa pendidikan kekeluargaan dan mengenal pasti isu serta cabaran dalam kehidupan berkeluarga, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menganjurkan Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah Muafiq. Majlis diadakan pagi tadi sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Majlis dirasmikan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. 2017. Pembentangan kertas perdana bertajuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i.
Pembentangan antara lain menjelaskan dalam mengukuhkan sesebuah institusi kekeluargaan, setiap individu dan masyarakat memainkan peranan penting dalam membentuk keharmonian dan kesejahteraan sesebuah keluarga sejajar dengan konsep negara Melayu Islam Praja sebagai asas bagi pembinaan sebuah keluarga. Pensyarah dari dalam dan luar negeri juga membentangkan kertas utama dan kertas kerja selari. Melalui muktamar seumpamanya diharapkan dapat mencapai penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang kepada masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat ke arah kehidupan keluarga harmoni. Lapan resolusi dicapai semasa Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah muafiq Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Salah satu daripadanya ialah pembentukan keluarga semasa pandemik COVID-19 dan revolusi industri 4.0 perlulah berasaskan masyarakat yang berilmu. Resolusi dibentangkan semasa majlis penutupan muafiq petang tadi di kolej berkenaan. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu ceramah khas Fiqh Al-Usrah disampaikan oleh Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB, bertajuk Amalan-Amalan Sunnah Teras Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah yang antara lain menekankan asas kebahagiaan dalam berkeluarga iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti amalan akhlak atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis. Semasa pembentangan resolusi muafiq juga menekankan antaranya keperluan melaksanakan model kediaman sakinah patuh syariah untuk menjamin ketenangan keluarga. Laporan resolusi diterima oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama daripada Profesor Madya Dr. Zahiri bin Awang Mat, Ketua Bahagian Kertas Kerja, Perumus dan Pelapor. Perkahwinan mestilah berasaskan ajaran Islam dan bertujuan menghidupkan sunnah Rasulullah. 6,125 warga emas telah menerima suntikan vaksin COVID-19 sejak pembukaan tempahan slot suntikan bagi golongan tersebut pada 22 April lalu. Petang tadi, seorang lagi warga emas tertua menerima suntikan vaksin COVID-19. Dayang Hajah Kulam binti Tahir dari Kampung Katok Tungku menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca melalui aplikasi BruHealth. Beliau yang berusia 99 tahun menerima suntikan vaksin di Pusat Vaksinasi COVID-19 di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong bersama anak-anaknya. Untuk sama-sama menjaga ataupun mengawal COVID ini dan dengan adanya suntikan ini, tadi dipahamkan bahawa kita akan dapat mencegah daripada COVID daripada merebak. Menurut Kementerian Kesihatan, semakin ramai penduduk yang menerima vaksin, semakin hampir negara mencapai imuniti kawanan atau herd immunity yang dapat mencegah penularan virus COVID-19 dan melindungi golongan yang tidak boleh menerima vaksin tersebut. 7 kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes baharu jangkitan dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 246 kes dengan kes yang sembuh 236. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 105 kes. 696 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 19,587 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020.
424 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 132,912 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Hasil pemantauan penyakit-penyakit berjangkit yang dilakukan secara berterusan di negara ini oleh Kementerian Kesihatan mendapati terdapat peningkatan kes-kes muntah dan ceret-beret atau gastroenteritis yang berlaku sejak 3 minggu kebelakangan. Ia adalah disebabkan jangkitan sama ada dari virus, bakteria atau protozoa di perut dan usus yang menyebabkan ceret-beret, muntah, sakit perut dan demam. Ia boleh merebak melalui makanan, minuman, tangan dan permukaan yang dicemari. Jangkitan ini mengganggu penyerapan air daripada usus dan boleh menyebabkan kekurangan air di dalam badan. Pada kebiasaannya, jangkitan ini boleh pulih dengan sendiri tetapi sesetengah kes memerlukan masa yang lebih lama untuk sembuh. Oleh yang demikian, pesakit-pesakit adalah dinasihatkan untuk banyak meminum air atau minuman-minuman rehidrasi khas yang boleh didapati di klinik-klinik atau farmasi yang berdekatan. Orang ramai dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan jika mempunyai tanda-tanda jangkitan seperti muntah atau ceret-beret, sakit perut yang teruk, rasa mengantuk atau keliru atau tidak berupaya menyimpan air dalam badan seperti muntah selepas makan atau minum. Sentiasa mengamalkan kebersihan diri, antaranya hanya mengunjungi premis menjual makanan atau restoran yang mempunyai persekitaran yang bersih. Minum air yang dimasak atau air botol mineral yang mempunyai intake seal serta sentiasa mencuci tangan. Sebarang maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 pada bila-bila masa atau layari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif pengangkutan di bawah ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF serta status kerjasama bersama rakan-rakan dialog antara yang dibincangkan semasa mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN STORM kali ke-51. Mesyuarat diadakan melalui sidang video selama 2 hari yang berakhir hari ini. Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Mesyuarat antara lain membincangkan hasil perundingan Perjanjian Pengangkutan Udara Komprehensif ASEAN-EU, ASEAN-EU Qatar yang telah dipersetujui semasa mesyuarat khas pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN dan Kesatuan Eropah mengenai ASEAN-EU Qatar pada 2 Jun 2021. Perjanjian ASEAN-EU Qatar merupakan perjanjian perkhidmatan udara blok to blok buat kali pertama diadakan di dunia. Mesyuarat STORM ke-51 dipengerusikan oleh Tuan Ching Pich, Ketua Pengarah Jabatan Logistik Am Kementerian Kerja Raya dan Pengangkutan Kemboja, selaku pengerusi mesyuarat pegawai-pegawai pengangkutan kanan ASEAN STORM bagi tahun 2021. Hasil mesyuarat akan dibincangkan semasa mesyuarat STORM ke-52 yang akan menumpukan ke arah menyelesaikan Annual Priorities Key Deliverables for Transport in 2021 untuk dihadapkan dan dipertimbangkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM kali ke-27 yang dijadualkan pada bulan November 2021. Universiti Brunei Darussalam UBD terus mencatatkan peningkatan ketara di Quarterly Simmons QS World University Rankings dan kini menduduki di tempat ke-250. Sejak memasuki QS World University Rankings, UBD meningkat ke kedudukan 1% teratas dari lebih 26,000 universiti secara global sejak tahun lepas. Datin Dr. Haja Anita bin Nurul Zahrina, binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz,
Naib Chancellor UBD berharap akan lebih banyak inisiatif dari kaki tangan dan pelajar yang bukan hanya menjadikan UBD ke peringkat lebih tinggi tetapi juga berperanan penting dalam mempertingkatkan taraf hidup rakyat di negara ini dan menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam pada itu, UBD Startup Centre USC yang dirasmikan baru-baru ini merupakan wadah bagi alumni UBD untuk meneroka idea-idea keusahawanan dan kerjasama bersama alumni lain atau para mahasiswa dari pelbagai latar belakang dan kepentingan. UBD juga percaya inovasi dan keusahawanan memainkan peranan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan. Bengkel memantapkan dakwah anjuran bersama Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB dan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama akan diadakan pada 12 hingga 17 Jun 2021 bertempat di Kupu SB. Objektif bengkel adalah untuk memperkasa strategi dakwah yang relevan dengan keadaan dan perkembangan semasa, memantapkan metodologi dakwah dengan penggunaan media teknologi dan meningkatkan kemahiran dan kewibawaan da'i dengan teknik-teknik penyampaian mesej dakwah yang lebih berkesan. Dr. Mekdar Rusdi, Dekan Fakulti Usuluddin Kupu SB, semasa sidang media petang tadi berkata, bengkel selama 5 hari itu dihasrat akan dapat memperkasa para penceramah atau da'i bertauliah daripada Majlis Ugama Islam Brunei, pegawai-pegawai pelajaran ugama di Kementerian Pendidikan dan pegawai-pegawai Pusat Dakwah Islamiah yang berkaliber melalui integrasi ilmu teori dan praktik dalam memantapkan strategi dakwah yang tajam, relevan dengan situasi perubahan semasa dan mengambil berat terhadap masyarakat. Juga hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Maklumat lanjut, hubungi Fakulti Usuluddin Kupu SB di talian 223 6277. 21 pelajar berkeperluan khas menerima beberapa peralatan khas bagi membantu dalam pembelajaran dan mobiliti mereka. Majlis penyerahan dianjurkan Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS pagi tadi. Hadir Awang A.D. Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Timbalan Ketua Unit Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. Pada majlis ini, majlis pelajar sekolah berkenaan memperkenalkan aktiviti minggu mengumpul dana bagi kanak-kanak berkeperluan khas di negara ini. Pada bulan Februari tahun ini, JIS berjaya mengutip RM13,000 semasa acara tahunan Minggu Mengumpul Dana. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan meneruskan klinik e-Census bagi banci penduduk dan perumahan BPP 2021 di kementerian-kementerian dan daerah-daerah dalam usaha membantu ketua isi rumah bagi pendaftaran e-Census sebelum tempoh berakhir pada 21 Jun ini. Dalam siaran akhbarnya, JPES dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Daerah Temburong dan Jabatan Daerah Belait, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan mengadakan klinik e-Census BPP 2021 dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 4.30 petang. Klinik e-Census akan diadakan pada tarikh dan tempat seperti yang tertera. BPP 2021 dilaksanakan di bawah Akta Banci Penggal 78 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. Maklumat lanjut, hubungi JPES di talian yang tertera.